tak akan jadi PM? Ini reaksi Anwar. Gempa, Najib dedah punca dana haram kian berleluasa. Siapa King yang mengawal Idris Harun? Sulaiman masih Ketua Menteri ketika pembubaran DUN. Presiden PKR Anwar Ibrahim berkata dia sekadar menerima dan menyerahkan kepada takdir sama ada dia akan menjadi Perdana Menteri suatu hari nanti atau kekal sebagai Ketua Pembangkang. Anwar 74 berkata demikian dalam wawancara dengan radio ABC Australia. Ketika dia ditanya apakah dia masih percaya dia boleh menjadi Perdana Menteri suatu hari nanti jika melihat kes seperti kertas Pandora, menjadi Perdana Menteri itu hanya akan menjadikannya lebih mencabar dan sukar. Keseluruhan alat kuasa, elit politik, konglomerat dan media akan menolong anda. Oleh itu, saya tidak bimbang tentang perkara menjadi Perdana Menteri atau tidak suatu hari nanti. Saya hanya menjalankan tugas saya. Apa yang hendak terjadi akan terjadi. Sekiranya saya terus menjadi Ketua Pembangkang, saya terima. Sekiranya saya menjadi Perdana Menteri, saya akan mengucapkan syukur kepada Tuhan, kata Anwar. Anwar telah 2 kali hampir menjadi Perdana Menteri. Pertama kali ketika menjadi Timbalan Perdana Menteri pada 1990-an dan seterusnya sebagai calon Perdana Menteri Pakatan Harapan bagi menggantikan Dr. Mahathir Mohamad pada pertengahan tahun 2018 hingga awal 2020. Dalam percubaan pertamanya dia dipecat dari Kabinet oleh Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Kali kedua yang melibatkan Mahathir berjanji secara bertulis untuk menyerahkan jawatan itu gagal selepas Kerajaan Pakatan Harapan digulingkan selepas Bersatu dan sekumpulan pemimpin PKR meninggalkan gabungan itu melalui langkah syaratan. Mengulas isu lain, Anwar mengatakan keputusan Australia untuk membina kapal selam berkuasa nuklear dengan bantuan Amerika Syarikat dan United Kingdom adalah satu bentuk provokasi. Mengenai kertas Pandora, Anwar mengatakan bahawa isu mengenai aliran keluar haram dan akaun bank rahsia bukanlah perkara baru. Dia mengatakan bahawa pada tahun 2011 dia telah memberitahu kerajaan melalui parlimen untuk menyiasat laporan Global Financial Integrity yang mendakwa terdapat aliran keluar haram sebanyak RM208 bilion. Saya mengemukakannya kepada Perdana Menteri ketika kami bertemu petang semalam. Dia bertanya apa lagi yang dapat dilakukan. Saya katakan kita mesti menjalankan siasatan penuh. Orang boleh mempunyai akaun di luar negara, tetapi jika anda adalah pegawai awam dengan ratusan juta disimpan di luar pesisir, anda mesti dipertanggungjawabkan, kata Anwar. Dia mengatakan adalah tidak masuk akal apabila pegawai awam dapat memiliki begitu banyak kekayaan di luar negeri pada saat terdapat tahap kemiskinan yang tinggi di negara ini. Datuk Seri Najib Razak menempelak Pakatan Harapan kerana masih memainkan isu aliran keluar dana haram untuk menipu rakyat, sedangkan pada masa sama Pakatan Harapan yang memasukkan cukai barangan dan perkhidmatan GST. Bekas Perdana Menteri itu berkata GST adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah berkenaan. Tanpa GST, kerajaan tidak lagi berupaya untuk mengurangkan cukai pendapatan atau korporat dan ini akan memberi kesan buruk kepada daya saing negara ini sebagai tumpuan perniagaan dan pelaburan. Mengurangkan kadar cukai korporat juga penting dalam menangani masalah pengaliran keluar dana haram di mana ia sudah pun menjadi satu masalah kepada negara sebelum saya dilantik sebagai Menteri Keuangan atau Perdana Menteri, jelas Najib. Beliau mengulas kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memetik laporan institusi dari Washington DC, Global Financial Integrity, berhubung aliran keluar dana tidak sah dari Malaysia. Ketua Pembangkang itu didakwa memetik laporan tersebut untuk memberi gambaran seolah-olah ratusan bilion ringgit telah dicuri dan dibolari keluar dari Malaysia oleh ahli politik dan penjenayah. Ianya adalah sangat ironi bahawa Pakatan Harapan yang memainkan isu aliran keluar dana haram ini untuk menipu rakyat, tapi Pakatan Harapan juga yang memansuhkan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Lagi kelakar ialah hari ini juga mereka masih tidak berasa kesal atau malu untuk gunakan isu ini untuk terus menipu rakyat. Sambil memberi contoh, Najib berkata pada tahun 2004 dan 2005 sebanyak 21.2% dan 24.6% keluaran dalam negara kasar KDNK negara ini hilang ekoran pengaliran keluar modal tidak sah ke negara-negara jiran. Ini adalah satu jumlah yang besar
kerana Malaysia tidak menerima sebarang manfaat, malah tidak boleh mengenakan cukai namun dinikmati negara lain, tegas beliau. Tambah beliau, sebanyak 80% daripada pengaliran modal tidak sah ini adalah ekoran harga tidak betul dalam perniagaan dan berikutan perbezaan cukai korporat antara negara. Sebagai contoh, sebuah penghilang berpusat di Malaysia yang mana cukai korporat adalah 28% boleh menjual barangan mereka secara murah kepada syarikat pengedar dimiliki mereka dengan kadar cukai adalah 17%. Dengan berbuat demikian, penghilang itu dapat mengelak daripada membayar cukai yang banyak, tetapi negara lain dapat mengutip cukai yang sepatutnya hak negara ini. Berikutan pemantauan yang lebih ketat dan pengurangan secara berperingkat cukai korporat ketika saya menjadi Perdana Menteri, pengaliran keluar modal tidak sah ini telah berkurangan sebanyak 10.5% daripada KDNK bagi angka terakhir yang diperolehi bagi 2014 ataupun 35.5 bilion American dollar bersamaan 143.8 bilion ringgit pada tahun itu, di mana ia adalah satu penurunan yang besar berbanding 25.6% sebelum ini. Masalah aliran keluar kewangan secara haram ini melibatkan jumlah beratus-ratus bilion. Sistem pengawasan yang lebih baik di bawah GST selain kemampuan untuk mengurangkan cukai korporat turut mengurangkan pengaliran keluar modal tidak sah. Namun kita bakal kehilangan keupayaan ini tidak lama lagi, ujar beliau. Bekas Ketua Menteri Melaka yang terbabit dalam gerakan menjatuhkan kerajaan negeri, Idris Harun, mendakwa beliau hanya dipergunakan untuk melindungi isu dan individu tertentu. Ahli Dewan Undangan Negeri Sungai Udang itu berkata, saluran parti untuk bersuara termasuk bernegur ditutup rapat. Saya hanya digunakan untuk melindungi isu-isu yang melanda. Pada ketika itu, lembut gigi daripada lidah. Mohon ihsan, jika ada orang bantai saya nanti, YB, cover saya tahu, katanya dalam kenyataan. Dari segi struktur parti, tiada ruang walaupun saya menang dalam pilihan raya umum, dipilih oleh majoriti, bukan sahaja ditolak tetapi dinafi dan dicerca. Dalam mesyuarat exco kerajaan, saya antara yang paling banyak menegur dan mengingatkan ahli mesyuarat termasuk Ketua Menteri boleh semak rakaman mesyuarat sehingga mengingatkan ahli mesyuarat supaya menghormati keputusan mesyuarat yang tertinggi dalam negeri. Namun ingatan itu sia-sia kerana ada lagi kuasa tertinggi selepas itu. Idris berkata, tindakan beliau dan 3 adun lain menarik sokongan terhadap Ketua Menteri bukannya satu bentuk politiking. Tindakan 4 adun ini bukanlah tindakan berpolitiking. Tindakan menasihati TYT iaitu Yang di-Pertua Negeri untuk membubarkan DUN yang membawa kepada pilihan raya negeri ketika hilang majoriti. Itulah berpolitiking dan bercanggah titah yang di-Pertuan Agong. Apalagi ia tidak menurut semangat perlembagaan dan boleh mencemarkan kewibawaan institusi TYT. Beliau turut membangkitkan isu individu dalam parti dan kerajaan negeri yang bertindak sebagai king selain Ketua Menteri sendiri. Saya yakin semua mengetahui tapi menyimpannya dalam hati siapa king dan siapa Ketua Menteri. Ia bukan persepsi. Saya tak rela diperlaku demikian. Ini adalah tindakan terbaik bagi membuka mata semua. Mengulas kerjasama dengan parti komponen Pakatan Harapan, katanya beliau akan bersama pihak yang mempunyai prinsip menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan sejagat. Siapa sahaja yang melanggar prinsip berkenaan akan merendahkan nilai dan tarafnya. Dalam semangat demokrasi, kita menghormati majoriti dan menyantuni minoriti. Saya tidak melihat minoriti sebagai musuh negeri atau enemy of the state, walaupun saya pernah disisih sedemikian. Beliau bagaimanapun enggan melayan spekulasi mendakwa dirinya akan menjadi Ketua Menteri sekali lagi. Menduduki kerusi Ketua Menteri ini bukannya seperti tukar pakaian, katanya. Sulaiman Mat Ali berkata, surat nasihat membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka dihantar kepada Yang di-Pertua Negeri Melaka, Muhammad Ali Rustam, ketika beliau masih memegang jawatan Ketua Menteri. Beliau berkata dakwaan sesetengah pihak bahawa surat nasihat pembubaran DUN tidak mengikut lunas undang-undang tidak benar, memandangkan ia dibuat mengikut peraturan sewajarnya. Apa yang saya ingin maklumkan bahawa surat saya kepada Tun Ali adalah ketika saya masih lagi Ketua Menteri of the Day. Jadi saya serah kepada Tun dan terpulanglah kepada kuasa Tun. Itu sahaja. Semuanya mengikut peraturan dan perundangan. Jadi kalau tak puas hati, pergilah kepada pihak yang berkenaan, katanya selepas menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada pengurusan Masjid Nurul Hidayah di Batu Berendam. Sementara itu, Sulaiman berkata beliau terpaksa menangguhkan pembentangan Belanjawan Melaka 2022 daripada bahagian keuangan Kerajaan Melaka minggu depan berikutan kemelut politik yang melanda ketika ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerima pemakluman rasmi berhubung pembubaran DUN Melaka daripada Speaker AB Rauf Yusof pada Isnin lalu selepas Kerajaan Negeri pimpinan UMNO hilang majoriti dan berdasarkan Fasal Kurungan 4 Perkara 19 Perlembagaan Negeri Melaka, pilihan raya hendaklah diadakan dalam tempoh 60 hari daripada tarikh pembubaran DUN itu.